Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita pada malam ini, pada lewat malam ini dengan tajuk daya dan gerakan tingkatan 4. Okey. So hari ni kalau tengok tajuk bab 2 ni, daya dan gerakan 1, asalnya dulu masa KBSM, okey, daya dan gerakan ni satu je. Ada pada form 4. So bila dia dah bergerak ke KSSM, daya gerakan 2 ni dia separate. Ada yang 1 dan 2 di tingkatan 5 nanti. So untuk tingkatan 2 ni, kamu akan ada 8 subchapter dia. Kamu akan ada 8. Okay. Yang pertama gerakan linear, kemudian graf gerakan tadi, and then gerakan jatuh bebas, inertia, momentum, daya, impulse, dan last sekali berat. So ada 8 lah, ada 8 tak subtopik dalam bab 2 ni. So insyaAllah hari ni kita teruskan tanpa membuang masa lagi. Kita mula 12.19. InsyaAllah dalam setengah jam lepas tu kita akan stop lah. So kita akan start dengan gerakan linear. Daripada tajuk ni pun kita dah boleh agak apa benda yang kita nak bincang malam ini. Okay. Saya baru je habis SPM tapi suka tengok cikgu ajar. Alhamdulillah menepati cita rasa. Sebab ada orang dia macam Ali dia suka cikgu A, Abu dia suka cikgu B. So dia tak boleh lah semua orang, tak ada semua orang akan suka cikgu. So cikgu terima benda tu. Okay. Yang penting ilmu yang ada tu sampai. Okay. So graf gerakan linear ni confirm berkaitan dengan garis lurus. Sebab tu dia linear, garis lurus. So apa pun maksud garis lurus adalah dia akan bergerak sama ada atas bawah, okay, dan kiri kanan. Itu je dia akan gerakkan. Dia tak ada gerakan macam tu sangat. Adalah gerakan macam tu tapi in one way. Sorry. Okay, in one way. So ini yang banyak-banyak yang kita nak, standard pembelajaran yang kita nak adalah ada 3 yang utama. So kita tak payah pun tengok benda ni, abaikan je. Kamu nak tengok pun boleh, tak ada masalah. Tapi nanti kita akan bincang juga. So kita tengok yang pertama, gerakan linear. Apakah itu gerakan linear? InsyaAllah SPM yang lepas lah, tak apa, boleh dah. Okay, boleh tu. Graf gerakan linear, pergerakan dalam satu lintasan lurus. Yang macam cikgu bagi tahu awal-awal tadi lah, benda yang sama ada pergi depan, pergi belakang, atas atau bawah. Alright. And 2 perkataan ataupun terminologi, form 4 ke form 5 cikgu? Form 4. Tajuk chapter 2 form 4. Baru je start. Baru je kita nak mula ni. Okay, kalau siapa tak ada nota ni lagi, boleh. Boleh pergi ke ni. Doakan saya mula praktikum besok untuk subjek physics. Praktikum dekat mana tu? All the best in whatever you do in your field, okay? So, 2 terminologi yang always mengconfusekan student. Baru start je, Imomel. Okay, baru je nak start ni. Tajuk 2.1 dan tajuk baru. Bab 1 kita dah settle. So, kita nak masuk bab 2. 2 terminologi yang always mengconfusekan. Sebab dia kadang-kadang kita jarak ke? Satu lagi, sesaran. Bahasa Inggeris, kita sebut apa? Jarak kita sebut distance. Okay. Sesaran kita sebut displacement. Dia hampir sama tapi tak serupa. MRSM Tun Gafar Baba, jauh pula lah daripada Kuala. Sain Batu Pahat. Esok semua ni nak masuk dah kan, asrama kan semua ni kan. Sedihnya. Tapi MRSM mostly bawa handphone. Tapi tak tahulah warden korang bagi tak stay up sampai lewat malam. Okay. Baik. So distance is for panjang laluan yang dilalui oleh objek. It doesn't matter in which way. Tambah ayat sikit. Tak kisah. Alamak, pen ni selalu cepat nak habis bateri. Tak kisah arah. Sorry lah kalau suara tak sedap. Okay. So tak kisah arah mana dia pergi pun, itulah jarak yang kamu lalu. Contoh cikgu lukis. Semalam kita guna Alia, hari ni kita guna Abu. Okay, Abu bergerak daripada point A
Ni laluan dia naik basikal sampai ke point B di sini. That is the distance. Ni jarak yang dia ikut line ni. Sampai sini. Berapa kilometer, berapa meter, itu dia punya. InsyaAllah, thank you Nash. Okay, InsyaAllah dapat. So itu adalah distance. Dia kata kat situ bergantung kepada laluan yang diambil oleh objek. Dan sebab tu nama dia cikgu kata tak gantung, tidak kisah pasal arah, because it is a scalar quantity. Dia tak kisah arah, just a magnitude only. Okay, so get your basic ni right first. Now kita bergerak kepada sesaran. Sesaran sometimes boleh jadi equals to the distance, boleh jadi sama dengan jarak, dan pada masa yang lain dia two different things. Okay, two different things. So for example maksud dia jarak terpendek antara, so ini kalau dalam SPM, dalam exam, this is the keyword. Okay, first of all, terpendek ni kena ada. Okay, terpendek tu mesti ada antara kedudukan awal atau akhir, ataupun boleh juga kalau kamu nak tulis mula tamat, brings the same meaning lah. Okay, and satu lagi dia punya keyword dia yang jangan lupa, specific direction. Okay, specific direction. Dah 9.5K dah. Okay, so specific direction. Nilai yang sama dengan jarak terpendek, dia kata lagi, nilai yang sama dengan jarak terpendek di antara kedudukan awal dan akhir. Apa maksud dia tu? Okay, cikgu buat satu example mudah jugalah. Okay, so this is Abu. Okay, dekat point ni. Okay, ini dia punya hostel, esok dia nak balik sekolah. Okay, ini distance dia. So dia ada dua jalan. Ini jalan kebangsaan. Jalan kebangsaan pula. Jalan apa sebut? Federal lah. Kan Federal Highway lain. Ini jalan non biasa lah. Jalan kalau orang kampung cikgu dia sebut jalan bawah. Okay, jalan raya biasa tu. Jalan persekutuan. Jalan raya persekutuan. So satu lagi jalan kena naik highway. Dia straight macam tu. Okay, straight macam tu. So if we are talking about distance, okay, distance, kalau kita bercakap tentang jarak, dan kalaulah si Abu ni dia ikut arah ni, besar sangat pula highlight je aku. Okay, dia ikut arah yang laluan ni. Dia ikut laluan ni dan naik atas. So distance dia, kalau dia ikut laluan A, laluan merah ni, distance dia mungkin katalah sini 5 km, sini 5 km. So distance might be 10 km. Okay, tetapi dia tahu dia ada satu lagi shortcut. So sesaran ni dalam masa cikgu sekolah dulu, cikgu tahu dia macam mana, cikgu anggap dia sebagai shortcut. From A to B, the quickest way, itu that's what we call shortcut. Alright. So kalau kat sini mungkin 5 tambah 5 kos 2, kamu dapatlah berapa kos kalau kita guna teorem Pythagoras tu. Sekejap cikgu tekan kalkulator tak ada, cikgu kena guna 5 kuasa 2 tambah 25 tambah 25. So 50 punca 50 berapa? Mana kalkulator dia? Cara. Kita try tekan jap. Punca 50. So lebih kurang 7.07 km kat sini. Itu adalah what we call as displacement ataupun sesaran. Itu beza dia antara distance dengan displacement. Hai, okinichi bebe. Thank you for hadir, thank you for following the host. Cikgu lah kan host kan. Okay. Thank you siapa tu? Hidayah. Okay, Gegel 49. Thank you very much. Hi, Bradner, your sister. Macam-macam nama korang. Burger Meat 4. Hi cikgu, hi.
Putri Salina, come back again. Okay, thank you very much. Hari ni kita mula kat VPR tadi. Ada cikgu nampak tadi. Thank you yang baru join, yang baru follow. Okay, thank you. So hari ni kita bab 2 ya, bab 2. Okay, so kita baru je tengok tadi what's the difference between maksud jarak dengan sesaran. Okay, dan sesaran ni adalah kuantiti vektor. Maksud kuantiti vektor ni, dia melibatkan dua perkara. Satu, dia ada magnitude. Okay, yang macam ni lah kita kira tadi. So 7.07 km. But then bila kita sebut pasal vektor, it also has what we call direction ataupun arah. So dalam kes ni, dalam mana kes ni, dia mungkin kita boleh anggap sebagai apa? Ke arah timur. Sebelah atas apa? Timur barat dah. Timur apa mungkin? Timur laut dah. Apa benda dah? Cikgu dah lupa dah. So ke arah situ lah. Kat situ. Hairil Afifi. Hai cikgu, doakan saya dapat masuk sekolah mendengar teknik Tuanku Jaafar. Adik-beradik dengan MRSM Tuanku Jaafar ke? Sekolah-sekolah dekat ke? Okay. So all the best in whatever school you attend. Okay, do your best. Setiap sekolah ni dia ada speciality dia. Sekolah sains, sekolah MRSM, sekolah teknik, sekolah agama, sekolah harian. All those school they have their own what we call that speciality. Dia fokus kat mana? Tak semua murid di SBP ataupun MRSM boleh buat apa yang student SM teknik boleh buat. Okay. Sekolah kat Seremban Negeri Sembilan. Okay, tu adik-beradik ikut. Okay, alright. So wherever you go, do your best. Itu just part of your journey. Okay, relax je, jangan kelam kabut. Okay, so ini ada satu contoh. Panjang laluan 1 dan laluan 3 is what we call jarak. Daripada A ke B, kita tengok laluan ni Daripada A, dia nak pergi B ni. This is A, this is B. If you travel using laluan 1 or laluan 3, itu yang kita sebut sebagai distance ataupun jarak. Notricona ni bab 1 form 4. Okay. Maaf cikgu, boleh ke nak minta izin untuk guna konten cikgu untuk saya ajar student? Yes, no problem, take it. Share je. Cikgu pun ambil konten ni, ambil nota ni daripada cikgu lain. So sebenarnya kita membuat amal jariah kat situ. Tambah-tambah bulan puasa ni pula kan. Semoga pahala tu berlipat kali ganda menyebarkan benda yang baik, ilmu yang baik. Cikgu, displacement and distance base unit ke? Bukan. Dia bukan macam tu. Base unit adalah jarak ataupun panjang. Panjang. Contoh apa? Dua-dua tu kalau kata displacement tu pun boleh guna base unit. Di distance pun boleh guna sebab dia adalah panjang. Ni jarak. Besar. Ni jarak. Sebab apa? Laluan ni, contoh ni 10 km. Kita guna kilometer. Kilometer ni adalah jarak ataupun panjang. Ni. Kalau laluan 2 ni, panjang dia contoh let's say 7 km. Still ini adalah jarak atau panjang. Okay. Siapa-siapa yang baru join, okay, setiap malam cikgu akan buat kelas online ni, kelas tuition fizik lewat malam ni secara percuma je. Korang suka, korang like, tolong share je. Cikgu minta dan doakan cikgu sihat. Setiap malam cikgu akan buat dan akan alternate selang-seli antara form 4 dan form 5. Macam hari ni form 4, so tomorrow insya-Allah form 5 lah. Okay, saya nak kemas sikit barang cikgu. Kemas, go on. Okay, sambil-sambil kemas tu boleh dengar cikgu berceloteh. Okay, alright, jangan lupa like dan share lagi bagi ramai lagi orang boleh tahu. Okay, dan student yang nak pergi balik ke sekolah asrama esok, tak kisahlah sekolah mana-mana pun di seluruh Malaysia, all the best. Kita dah lama dah PDPR. So kita akan mulakan fasa bersemuka. Dan yang form 4, kamu baru naik daripada form 3, kau dah masuk sekolah, dah masuk menengah atas, your behavior, your what we call jenis nak study apa, macam your macam mana nak study tu lah, kena ubah sikit kan, kena cepat tangkap banyak benda.
Okay. So itu dah selesai. Alright. Itu tadi kita tengok jarak dengan sasaran. Sekarang kita lihat pula laju. Okay, laju dengan laju. Nah, besarkanlah sikit benda ni. Okay, laju dengan laju. Both of them, okay, kedua-duanya guna simbol V. Guna simbol V. Simbol V. Okay. 05 batch. Jangan anggap macam tu. Sebab apa? Macam cikgu cakap lah awal tadi, apa sahaja yang berlaku dalam kehidupan kita ni is just part of the journey. Kita ada matlamat yang lagi besar, kan? So just part of the journey untuk mematangkan kehidupan kita, mematangkan pemikiran kita, kan? So apa yang terjadi kita reda. Yang penting reda dulu. Okay, jangan stres, insyaAllah boleh. So ini laju. Unit still the same, ms negatif 1. Compare dengan hal laju pun ms negatif 1. But the definition is bit different. Yang ini kadar perubahan jarak. Okay, jarak. Siapa boleh komen dekat cikgu, kalau kita sebut kadar, apakah yang selalu, bukan apakah, maksudnya bila kita sebut kadar, itulah dia. Siapa boleh tahu? Yush, gila lah. Angel, dia dah macam cekap gila. Bagus. Betul, Crystal Erin, Azri 44. When we talking about kadar, dia macam tu je. Bawah tu dah bahagi dengan masa. Whatever kadar, dia atas, dia bahagi dengan masa. So dalam kes ni, kadar perubahan jarak, atas dia adalah jarak, distance. Bagus, dia cakap bagus. Ke jawapan dekat sini? Cikgu tak perasan. The same thing, kadar perubahan sasaran mean obviously kamu akan bahagi dengan masa dulu. Since dia adalah sasaran dalam bahasa ni kita tulis apa simbol dia? Cikgu pun dah lupa dah. S kot. Macam tu. Okay, so ini adalah formula dia. And the same thing, bila dia melibatkan sasaran, dia adalah vektor, dia ada arah, dia ada magnitude. Kalau satu lagi, dia just magnitude sahaja. Okay. So kat mana nak guna velocity, guna hal laju ni? Kalau dia ikut laluan satu ni, kita guna je lah sebagai dia punya laju. Kalau ikut jalan laluan dua, itu adalah velocity. Alright, settle je, simple je ni, tak susah pun. Okay, bagi cikgu rasa senang kot. Tapi cikgu rasa pun murid-murid boleh tangkap dengan cepat, tak susah. Kita tengok satu simple example kat sini. Farah berlari dari A ke C melalui B. Okay, as I told you before, every time you read a question, setiap kali baca soalan kan, try imagine by drawing it. Sebelum ni kita belajar kan, dalam daya itu form 5. Sorry tak payah, itu form 5. So bila kamu baca soalan, first adalah imagine. Okay, nombor 2, ini cikgu tak ikut turutan ni, apa saja berdasarkan pengalaman cikgu. And then bring out, bring pula. Bring out information. Semua information yang ada kamu keluarkan. Okay, macam mana nak buat dua benda ni cikgu dengan mudah? Cikgu suggestkan untuk buat dua benda ni adalah dengan lukis. Okay, so tak payahlah nak lukis cekap-cekap kan. Okay. Okay, korang bincanglah dulu bergemik dengan Tiqosara. Bagi cikgu, whatever happen, don't worry, ada jalan ni nanti. Nanti kamu dah dewasa nanti kan, kamu dah umur 30 ke 35 ke, when you flashback apa yang terjadi dalam kehidupan kamu, it's just part of your journey. Percayalah cikgu. Okay, just part of your journey to apa cakap senang, just one of the phase in your life. Itu je. Don't worry.
So just lukis. Macam mana nak lukis? Contoh Farah berlari dari A ke C melalui B. So kamu tulislah, lukislah. Ini Farah ada dekat A, pergi dekat C, melalui B. Buat macam tu. Buat je macam mana. Just draw. Ini adalah satu training ataupun latihan untuk kamu biasakan diri kamu dulu. Sebab nanti bila datang soalan yang a bit more complicated than this simple example, by drawing, by extracting all the information, insyaAllah it will help you to find how to solve the problem. Okay. Jika masa ialah 60 saat, so kat dalam lukisan cikgu ni, cikgu nak letak masa dalam 60 saat. So cikgu letak T equal to 60. Okay. Yang kamu sedang lihat apa cikgu buat ni adalah cikgu extract the information dan cikgu cuba imagine in bentuk dalam lukisan. Okay, cikgu tak tengok soalan lagi. Tak tengok pun soalan dia nak apa. Sekarang baru Pak nak tengok soalan. Hitung laju dan halajunya. Okay. So kita tahu untuk laju formula dia adalah sesaran pula. Jarak divide by masa. So dia kata tadi A ke C melalui B jika masa perjalanan ialah 60 saat. Oi, apa nak pergi lukis lagi? Tak ada siapa tegur cikgu tadi. Ni ada kat sini dah. No wonder lah. Dia pergi A, nak pergi C melalui B. Gitu. So kalau nak cari jarak 130 tambah 100, so jarak jadi 230. Masa 60 saat. So bila kamu bahagi, dapat dekat sini 3.83 meter per saat. Okay. Kalau hal laju, dia nak jarak yang terpendek, so kamu simply ambil daripada A pergi ke C direct tanpa melalui B. Okay, without going through B. And then dia punya distance 150. Tadi dekat gambar tadi 150. Dia bagi tahu macam mana kamu tahu 150? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Ni dia kat sini. 150. Waalaikumsalam Cikgu Hidayah. Hari ni kita bab 2 bab 2 form 4. So bahagi 60, semua kamu akan dapat 2.5 meter per second. Kamu tengok jawapan dia letak apa? Arah AC. Meaning dekat sini kamu ada magnitude. Okay, dan juga dia punya direction, arah. Okay, that's what we meant by vector. Okay, simple je, tak susah pun. Okay, maka habis. Ada lagi sikit. Nah, okay, ada lagi sikit. So gerakan linear selain daripada ada jarak, okay, dan juga ada apa tadi, sesaran, kita juga melihat satu lagi benda lain, laju dan hal laju. Okay, dah tengok cover 2 ni. Kalau tak letak arah, salah ke cikgu? Depends on the question. Okay, most of the time dia just minta magnitude je. Tapi ada juga akan ada soalan yang minta arah mana. Macam Putri Salina cakap, hal laju tu nak letak plus or minus tak? Okay, kalau kamu kira dapat jawapan positif macam ni, biar je lah macam tu. Kalau dia dapat negatif, okay, bila dia dapat negatif, kamu boleh tulis macam ni. Contoh cikgu bagi contoh. Sekejap, dia terpadam, bateri nak habis ke? Tak. Kamu kira final answer kamu 2.5 meter per second. Okay, tips dia, ada 2 cara boleh tulis. Okay, kamu tinggal je macam yang pertama. Yang pertama biar je macam tu, negatif 2.5 meter per second, negatif 1. Tinggal je dekat situ macam tu, pun dah diterima. Pemeriksa ataupun yang marking kamu akan faham, negatif ni means opposite direction. Ataupun contoh kalau kita anggap ke kanan positif, kamu boleh tulis 2.5 meter per second to the left. Boleh tulis macam tu.
Okay. All the best. Siapa yang ni yang mengantuk tak apalah, tidur lah, tak ada masalah. Okay, jangan paksa diri. Okay, kita pun nak sampai pukul 1, kita stop lah. Ni nak habis dah ni, ini last ni. Okay, gerakan linear selain daripada jarak, sasaran, laju dah laju, kita juga ada satu lagi yang kita sebut sebagai bateri pun dah habis. Pecutan. Pecutan is rate of changing of halaju. Okay, halaju. Maksudnya kalau kamu belajar matematik form 4 nanti, tanya cikgu dia, matematik tambahan lah kot cikgu rasa. Daripada sini kita pergi ke sini, kita buat differentiation. Dy dx tu nanti kamu akan jumpa. Daripada halaju ni pergi ke pecutan, selepas itu nanti kita akan buat lagi differentiation. d2y ke 2x lah, aku tak ingat lah, lupa dah. Macam tu. Okay. So dia differentiate 2 kali. Itu matematik lah, in term of matematik. Tapi fizik tak fokus sangat matematik dia tu. So pecutan adalah kadar perubahan halaju. Pecutan ni maksudnya kalau kamu memecut. So nyah pecutan is dia punya lawan dia. Dia makin slow dia. Halaju objek tu berkurang. Yang ini halaju, perubahan halaju tu semakin bertambah dengan cepat. Okey. Pada halaju malar, macam mana masuk halaju malar? Formula dia ni formula dia. Okey, formula pecutan. Okey. Habis ni kita stop Kita pun dah 12.45. Habis yang ini kita stop. Ini adalah halaju akhir. Ini adalah halaju awal. Ini adalah halaju akhir, ini adalah halaju awal. Okey. Kalau nilai dia sama. Okey, dia ada nilai tapi nilai dia sama. Katalah sini 10, sini 10. Maksud kata bahagian atas ni sama dengan kosong bahagi whatever time you get. So bila kosong bahagi apa-apa kosong, okey, A ni akan jadi kosong. Itu maksud dia. Itu maksud bila halaju malar pecutan sifar. Halaju malar ni maksudnya halaju akhir equals to halaju awal. Okay. Faham itu maksud dia. Kalau dua-dua sama, A ni kosong. Kalau berbeza, maksudnya halaju tu bertambah. Halaju awal katakanlah 5, halaju akhir 10. Ada perubahan dekat situ. Dan bila kita bagi masa, itulah kadar perubahan halaju. Jadi kita akan dapat 5 bahagi whatever time you get. So this is your value for acceleration. Malar dengan seragam sama ke cikgu? The same thing. Both of them are the same thing. Okay, seragam pun sama. Seragam tu seragam lah kan. Seragam sama lah. Cikgu, kalau kita understand konsep boleh buat tak kata fizik? Boleh? Boleh? Matematik tak banyak sangat. Basic matematik saja. Okay. Kalau kita tak tahu macam mana nak buat calculation, majority soalan adalah based more on concept. Calculation ni just basic calculation. Form 1, Form 2 tu just even sekolah rendah je, tambah tolak darab bahagi je. Dia tak ada lah differentiation dalam kertas fizik, tak ada. Basic matematik je. Unless kamu move on to degree or buat sambung A level ke, itu level tinggi sikit lah. Okay. So contoh and then kita rehat, and then esok kita buat latihan saja. Okay. Kereta memecut dari, kita buat latihan dan kita stop. Okay, jangan. Tahan sikit lagi je. Kereta memecut dari 20 meter per saat hingga 36. So, ini yang maksud dia kat sini apa? Cikgu drag, cikgu buang, bring out the information first. This will be your U, initial velocity, and this will be your V, final velocity. In 8 second, this is your time. Kirakan pecutan. So, this is your question. What is A? What is A? Okay. 36 minus 20, mana dia dapat? Ni V, ini U. Okay, masuk ke sini, divide by 8. Tekan calculator and then you get
2 meter per second. Ini double. Kenapa? Sebab velocity dah ms negatif 1 bahagi dengan s. S ni kita nak bawa naik dari atas. So bila positif kat bawah, naik atas jadi negatif. That's why you get ms negatif 1 tambah negatif 1, jadilah ms negatif 2. Okay, ni basic matematik saja. So latihan ni kita akan sambung di kelas yang berikutnya.